Hebat kan inisiatif Cantik ni. pantai. Bayangkan 10 minit sahaja diluangkan oleh satu orang. Ya. Berapa banyak sampah boleh kita kutip satu Malaysia ni. Itu ada cerita pasal sampah. Sedikit perkongsian. Ini berlaku pada tahun 2019. Sebanyak 34,000 kilogram sisa pepejal telah berjaya dikumpulkan. Dengan pelibatan lebih 10,000 sukarelawan di 90 lokasi seluruh Malaysia. Itu pada tahun lepas 2019 kan. Pada tahun ini insyaAllah kita akan dengarkan berapa banyak agaknya kilogram yang berjaya kita angkat ataupun kita kutip. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara tersebut, Hari Pembersihan Sedunia 2020, kita bersama dengan Muhammad Faisal Abdul Rani, pengarah program. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat. Terima kasih luangkan masa. Sama-sama. Okey, kita mulakan sedikit sebanyaklah. Hari Pembersihan Sedunia 2020. Bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia ataupun mewakili negara kita berturut serta dalam program ini? Ya. Tahun ni kita tak ramai daripada semua kawasan yang kita dapat data, cuma dalam 4,722 peserta sajalah. Kita masih ada lagi dalam a few kawasan yang ditangguhkan, macam di Selangor kita terpaksa tangguhkan pembersihan pantai disebabkan mungkin 19 bulan tu dia tide tinggi, so takut banjir. So kita tundakan kepada minggu depan. Dan juga ada juga di bawah pengeluaran SW Corp, mana lagi kita data tu tak masuk lagi lah. So apa yang data yang kita ada sekarang ni, yang mana yang kita dapat melalui daripada ICC, daripada International Coastal Cleanup Day, under Reef Check Malaysia, Tim Selangor, Penang Green Council, dan juga Trash Hero Putrajaya lah. Itu yang data yang kita dah ada sekarang ni. So setakat ni jumlah sampah yang dikutip cuma 8,369 kilogram saja, dan juga total bahan-bahan yang dikutip sebanyak 365,826 jenis sampah. Dan saya pasti ianya berlaku sedikit pengurangan disebabkan tempoh PKP tempoh hari disebabkan itulah mungkin tidak ada orang yang keluar buang sampah dan sebagainya. Barangkali lah kan. So tahun ni walaupun dia tak ramai yang berserta, tapi tahun ni apa kita nampak proses auditing sampah tu lagi banyak. So kebanyakan tempat mereka walaupun dalam kumpulan kecil, mereka tumpukan kepada proses pengauditan sampah. So baik, kita nak menyentuh berkenaan auditan sampah. Saya nak tahu juga bagaimana kita membezakan kategori sampah dan sebagainya. Tapi kita akhirnya boleh berhubung dengan rakan tugas kita yang kini berada di Ibu Negara untuk meninjau keadaan di sana bersama dengan Eli Iskandar dan juga Hanif Miswan. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Eli? Hai. Baik, alhamdulillah. Boleh dengar saya dengan jelas? Jelas. Dengar jelas dan setakat juga ni okey insya-Allah. Alhamdulillah. Pandangan pun cantik kat sana. Saya berada di tempat yang sangat-sangat ikonik, yang sebelum ni saya hanya melewati saja belum menggunakan lebuh raya Akleh. Dan sekarang saya nak kongsi keadaan trafik sekarang begitu sesak dan setelah waktu puncak kan, orang datang ataupun yang biasa melalui jalan ataupun lebuh raya Akleh ini berhadapan dengan kesesakan di waktu puncak untuk tempat kerja. Tapi yang nak jadi cerita ialah ini dia pintasan Saloma yang cukup ikonik ini, yang baru saja dibuka pada Februari tahun ini, kemudian menggamit dan mencuri tumpuan ramai warga Kuala Lumpur, sama ada yang datang untuk melihat, bergambar dan sebagainya, termasuklah yang datang untuk aktiviti dia ada seperti berbasikal dengan rakan kita ada Miswan juga di sini. Tak habis-habis basikal lagi ya? Belum lagi. Tapi pagi ni agak lebih kepada santai sikit lah. Dan untuk mungkin ada satu misi lah. Misi ni Hanif dan juga Hanif pula dah. Sofia ada juga bagi inspirasi daripada Rudy tadilah. Yang kita hubungi tadi. Juga seorang rakan kenalan saya di media sosial juga. Jadi itu sebab yang kita, tadi ni pun saya mendapatkan daripada para peniaga di bawah. Tempat untuk pagi ni Ihsan bantu juga, dan untuk kita melihat, saya harap agar misi ni gagal. Melihat seberapa banyak sampah yang boleh saya kutip sepanjang jalan di Kampung Baru ni. Tapi jangan risau, saya hanya akan berlega di bawah ini sajalah. Tidak akan jauh daripada sini. Baik, dalam tempoh antara satu lintas langsung ni dengan lintas langsung lagi satu, diharapnya taklah penuh, sebab kalau ikut lintasan Saloma ni pun bersih. Dan kita harap budaya ni dapat diteruskan, dan kita harap misi Hanif ni gagal. Betul plastik ni. Ihsan. Sofia dan Fazli ada soalan nak tanya kepada Hanif ke?
ada cabaran tertentu nak diberikan? Silakan. Okey. Silakan, Surya. Nak tanya juga sebenarnya, bila kalian melihat situasi pagi ni kan orang sibuk ke kerja dan sebagainya, ada tak ternampak mungkin karakter setengah tu yang membuang je sampah sini sana ataupun nampak semuanya masih dalam keadaan disiplin lagi? Oh, okey. Ada tak? Sofia tanya, adakah kita nampak sebarang aktiviti pembuangan sampah yang tidak bertanggungjawab? Setakat pagi ni tidak. Tak ada. Ya. Dan mungkin mereka pun telah mengambil dan sedia maklum lah berkaitan dengan perkara ini. Kan? Dan yang saya nampak, ada seorang individu pergi mendekati tong sampah di belakang sana, di tengah-tengah pintasan tu, di sana. Kemudian mengutip sampah-sampah yang boleh dikisal semula. Ya. Oh, ya. Ya, itu satu yang sangat bagus. Okey, Adib, kita tak nak boleh lepaskan saya? Tugas awak. Okey, dah sedia, kita back off. Okey, silakan. Lagi 15 minit datang balik tengok berapa banyak sampah ya. 15 minit. Okey, baik. InsyaAllah. Cepat tu buat timer. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati, Okey, kita ada Adib. misuan. Dan kita nak bercakap tentang bukan hanya binaan ikonik ini yang menghubungkan dua dunia moden sebagai asli sana dan dunia tradisional kampung di hadapan saya ini. Kita cerita tentang alam sekitar, ya, penjagaan alam sekitar, hak alam sekitar kita depan dengan banjir kilat dan sebagainya, dengan sungai yang melimpah akibat hujan berlebat, dan kita nak dapatkan dari perspektif Islam bagaimana kita melihat penjagaan alam sekitar, hak makhluk-makhluk Tuhan yang lain ini dijaga dan dipelihara. Ustaz Fadiah, silakan kita jemput di luar lokasi kali ini. Assalamualaikum. Ustaz kena sebelah sini. Sebab mic-nya sebelah kanan. Okey. Siap ya? Alhamdulillah. Pagi lagi kan. Tempat ni tempat yang tinggi. Betul. Sangat cantik nampak. Ya. Bila Ustaz ke tempat tinggi kan, kita jabatan di Malaysia tak bertiang Baru itu saja. Okey, baik. Bila kita bicara tentang alam sekitar kan, kita selalu komplain banjir kilat lah, kemudian keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang. Kadang-kadang kita tak sedar itu adalah hasil daripada ciptaan kita sebagai manusia. Ya. Ini macam ayat Quran aja sebenarnya, Eli. Dia dalam surah Ar-Rum ayat 41. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Maksudnya berlaku sesuatu fasad kerosakan kan bima kasabat kerana akibat daripada aydina, tangan-tangan manusia itu. Dan kemudian Allah sebut kenapa macam tu kan? Allah kata la'alahum yarji'un, mudah-mudahan kamu kembali balik kepada Allah, kembali balik membersihkan, kembali balik membina, menyempurnakan dan sebagainya. Memang Allah bagi itu saya fikir. Kalau kita tak fikir, memang rugi lagi. Okey, ini satu yang sangat menarik. Kenapa kita jemput Ustazah datang ke Mahdi ialah kita tahu sebagai umat Islam, sebagai Muslim, penyucian dan menyucikan sebahagian daripada kehidupan Muslim. Kan? Kita nak solat pun, kita kena berwuduk. Kalau solat kita tak diterima. Ya. Tapi dalam keadaan yang kita tidak melihat kebersihan dan juga menyucikan alam sekitar ni, macam kenapa itu tidak dapat dilakukan? Padahal itulah cerminan kita sebagai Muslim. Dia lebih kepada sikap. Sebab bila Allah sebut tadi, bima kasabat aydina, itu maksudnya tangan manusia itu sendiri. Dia memang dibentuk daripada sikap, daripada contohlah kalau dekat rumah. Adakah kita pantau anak-anak kita, keluarga kita menggunakan tanah kan? Dan di situ yang dibawa keluar. Kita tak boleh nak salahkan sekolah sebab sekolah cuma 20% saja. Kan? Tapi kalau kita tengok juga tanda-tanda di sekolah, kita maaflah sebut kan, kita faham lah ya. Jadi maksudnya sikap dan juga budaya yang ada di dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Tapi ini kembali balik kepada tanggungjawab individu dan juga kekeluargaan. Ya. Ustazah, itulah kita jaga sikap. Ya. Tapi pada masa kita yang menganjurkan kebersihan dan penjagaan kebersihan, apa yang barangkali daripada pengamatan Ustazah kan? Kadang-kadang bila kalau kita pergi ke tempat ibadah, kita pun masjid Rasulullah pun, tempat paling dibimbangi tahap kebersihannya ialah di tandas. Ya. Walhal ini kita agama kita yang menganjurkan kebersihan. Bagaimana lah selain daripada kita bercakap tentang sikap, apa barangkali contoh daripada Rasulullah yang boleh kita panjangkan supaya kita faham ini memang boleh dilakukan dan di sebahagian daripada kehidupan kita. Ya, kalau kita petik contoh Nabi je, dia memang sangat-sangat dekat di hati kita. Sebab antara perkara yang mengakibatkan nyawa kita, contohnya lah kan, saat paling genting dalam peperangan.
dia antara nyawa, antara hidup dan mati, antara maruah dan juga pembangunan agama dan sebagainya. Waktu peperangan itu, antara syarat yang paling tinggi adalah jangan menggunakan cukup. Itu dalam peperangan tu. Itu dah sangat mendesak tu. Hidup dan mati. Sangat penting. Betul. Jadi dalam keadaan ini kita balik kepada keimanan kita lah. Dan jadi elok kita buat ini untuk kalau kita buang sampah tu untuk kehadiran kita ataupun ikut kehadiran Allah. Mana satu panduan kita. Kalau kita ikut kerana Allah, insya-Allah kita akan kembali baliklah Allah memandang kita. Di Allah. Macam ihsan tadi. Tadi Nina Hanif tu kan ihsan itu besar sangat kan. Jadi ihsan juga yang sama besar dalam hati kita supaya kita melihat bahawa kita perlukan alam ini untuk terus hidup. Ya, betul. Itulah menyikapi kebersihan di tempat awam macam yang jadi sebab kita barangkali di rumah kita bersih. Sebab kita tahu di rumah. Tapi Baik, kita akan masih bersama dengan Ali dan juga tugas kita sebenarnya lagi. Pastinya kita akan mendalami juga berbalik semula kepada cara untuk kita menaikkan cara untuk kita menjaga tanggungjawab terhadap alam sekitar. Disebutkan tadi Encik Faizal, pengauditan sampah ni sangat penting kerana kita mengenal pasti apakah jenis sampah berdasarkan kawasan-kawasan tertentu di negara kita. Kongsikan sikit. So macam kenapa di Asia kami tumpukan kepada pengauditan sampah sebab kita nak tahu jenis-jenis sampah mengikut kawasan Sebab kalau kita tengok kawasan bandar dan luar bandar, dari segi pengurusan bandar sampah adalah teratur. So kalau di contohnya di Putrajaya. Di Putrajaya ada Trash Hero Putrajaya, mereka kutip sebanyak dalam 10,000 jenis putung rokok saja. Tapi kalau sampah plastik tu tak banyak. So sama juga dengan KL. KL mereka dalam masa 2 jam je plogging daripada Bukit Bintang sampailah ke GMBB. Mereka kutip sebanyak 8,000 jenis putung rokok. So kalau di satu Malaysia pengauditan sampah ni putung rokok je dalam 121,753 jenis. Itu kalau ikut satu jenis je. Tapi plastik pakai buang masih paling banyak lagi. Kalau gabungan semua jenis plastik pakai buang, pengauditan sampah ni satu Malaysia dalam 250,000. So masih banyak lagi. So the idea kalau kita nak buat audit sampah ni adalah untuk tahu kalau kita nak apply solution di mana-mana tempat, kita kena tahu apa itu jenis sampah yang selalu dibuang. So apakah kekurangan dari situ? So mungkin di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya mungkin kekurangannya adalah infrastructure kan untuk untuk buang atau kempen kesedaran tentang putung rokok ni. Kebanyakannya orang tak tahu putung rokok adalah plastik juga. Bukan biodegradable putung rokok tu adalah plastik. So that's why so semua ingat that's why dia campak saja. Tapi dari situ kita nak bagikan sedikit education. So lagi banyak kita buat audit sampah ni, lagi banyak kita tahu apa jenis sampah, lagi banyak kita boleh nak educatekan kepada rakyat-rakyat sampah ni adalah kita semula atau tidak semula. Baik, kita tahu bahawa program untuk World Cleaning Day ni sebenarnya dimulakan tahun 2008 sebenarnya di Estonia. Di Malaysia ni mungkin mereka rasa macam rupanya ada juga dekat Malaysia ni. Malaysia pun mengambil bahagian juga dalam program ni. Betul, Cik Rudy? Di Malaysia World Clean Up Day kita telah mulakan daripada 2018. Daripada 2018, 2019 dan juga tahun ni lah 2022. Ini tahun ketiga kita. Tapi antara clean up yang paling lama dilakukan adalah under International Coastal Clean Up Day, ICC, yang di mana bawah kelolaan Reef Check Malaysia. ICC di Malaysia sudah lebih daripada 20 tahun. Cuma kenapa kita gabungkan ICC dan World Clean Up Day sebagai satu unit di mana Impact Ocean dengan Reef Check kita sama-sama bergabung kerana Reef Check sudah ada koordinasi di semua pantai-pantai dan pulau-pulau di Malaysia. Apa yang kita nak extendkan program ni ada kepada pembersihan
sungai, pembersihan bandar, community, itu ada World Clean Up Day. Okey, itu meluaskan lagi kawasan pembersihan tu. Baik, Cik Faizal, kita nak melihat antara angka ataupun jumlah sampah yang telah pun dikutip setakat ini. Yang pastinya kami harapkan agar boleh memberikan sedikit sebanyak kesedaran kepada orang ramai. Apa yang boleh Cik Faizal kongsikan bersama kita? Dia apa yang kita nak tengok adalah semua kesedaran ni ada tanggungjawab kita ya. Sampah-sampah ni semua benda-benda yang kita boleh kawal dan kita boleh buang. Plastik botol, putung rokok, plastik bag. Banyak-banyak juga plastik pakai buang ni, single use plastic ni kita boleh refuse. Ya. So ini yang kita tolak ya, untuk guna semula. Macam pakai baliklah beg guna semula, bawa botol air sendiri untuk refill kan. Itu antara yang kita nak sarankan. Kita dah charge 20 sen untuk plastik pun masih banyak. Yes. Kan? Charge 20 sen tu kira tak efek pun sebab orang bayar juga. Tapi ini yang kita nak nak sedarkan. Sebab sampah ni at the end of the day mana perginya tempat ke sampah, ke sungai kita, ke laut kita, dan juga end up kalau ke laut dengan ke sungai end up masuk dalam ikan, kita makan juga. Betul. Kan balik-balik pun datang balik kat kita. Dalam senarai itu putung rokok yang paling banyak putung sekali rokok, yang dijumpai. Okey, baik, mungkin Cik Rudi, Cik Faizal boleh kongsikan harapan tentang program kita ni. Harapan saya untuk World Clean Up ni tiap-tiap tahun kita lagi ramai sebab macam di seluruh dunia antara usaha yang untuk World Clean Up ni adalah 5% rakyat untuk keluar. Ya, di Malaysia kita masih belum sampai lagi that level lah. Kalau kita tengok rakan kita di Indonesia, tahun lepas saja mereka berjaya 9.5 juta rakyat dalam masa satu hari. So kita nak lagi banyak orang keluar untuk World Clean Up Day. Tapi apa yang kita nak adalah banyaknya gabungan data ya. Sebab untuk kita nak tahu bagaimana kita nak selesaikan masa isu sampah ni atau littering problem kat Malaysia ni, kita kena tahu mapping waste profile di satu Malaysia. Kalau di Perlis apa jenis sampah yang paling banyak. Bagaimana program di Perlis boleh dibuat. Kalau di Putrajaya apa program yang patut dibuat. Itu antara usaha-usaha di Impactlution kami tengah kumpulkan data. That's why kita lancarkan program 10 Minute Clean Up Challenge ni supaya berterusan. Betul. Kalau kita nak merencanakan cara untuk membersihkan negara kita ni memang akan berterusan. Jadi apa kata kita semua, anda yang menonton sekarang ini, ambil inisiatif, buang sampah tu lebih bertanggungjawab. Kalau tak tong sampah, simpan sampah tu sampai balik rumah. Jangan kita buang merata kan. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal Abdul Rahani sudi meluangkan masa untuk berkongsikan kita antara data-data yang sukar diperolehi. Jadi kita dah tahu dah sebenarnya sampah yang paling banyak dijumpai yang telah pun boleh kutip adalah puntung rokok ya. Dan saya rasa kalau kita nak bercerita berkenaan dengan kempen kesedaran ni, sebenarnya tak perlu untuk kita cakap lagi lah kempen-kempen apa semua ni, mereka dah cakna, dah tahu dah kan. Yang paling penting sebenarnya seperti mana Cik Faizal katakan tadi, kita nak tahu solusinya bagaimana. Terima kasih Cik Faizal. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti insya-Allah kita akan hubungi semula Ellie sebab sedikit gangguan teknikal tadi. Waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana.